Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Firdaus bin Cik Harun, nombor matrik 262015, mewakili kumpulan saya, dan saya akan memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan kami punya assignment satu, iaitu untuk membuat satu video. Jadi kumpulan kami dah sebulat suara untuk menjalankan video yang berkaitan dengan ekonomi Islam, yang mana ekonomi yang berkaitan dengan wakaf, infak dan juga zakat. Okey, dan kaedah bagi menyiapkan video kami ialah kami menemu bual sebuah badan ataupun syarikat yang menjalankan kerja-kerja berwakaf, yang mana kerja ini dijalankan melibatkan komuniti orang ramai. Dan video kami menemu bual orang yang menjalankan kerja wakaf ini di sebuah pusat membeli belah, dan kami telah menemu bual dengan memberikan beliau soalan-soalan yang berkaitan dan juga yang sesuai untuk ditemu bual lah. Jadi kami memilih wakaf, infak dan juga zakat ini sebagai kami punya tajuk kerana pada pandangan kami ekonomi Islam sangatlah menitik beratkan tentang wakaf, zakat ataupun infak sebagai salah satu perkara yang sangat dituntut dan juga diamalkan dalam Islam, kerana itu adalah salah satu perkara yang membezakan antara ekonomi Islam dan juga ekonomi bukan Islam, ataupun amalan-amalan orang-orang Islam berbeza dengan orang-orang yang bukan Islam. Jadi kami memilih wakaf, zakat dan infak ini sebagai kami punya objektif kajian, dan kami telah berjaya menemual, dan berikut adalah dapatan hasil daripada sesi temu bual kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sebuah. Ya, kami daripada Grup 5, kita orang akan tanyakan sedikit soalan pasal wakaf. Okey, tak apa, boleh tanya, yang mana kita boleh jawab, kita jawab lah. Encik Asbuah. Okey. Jadi boleh perkenalkan diri dan organisasi ni? Okey, nama saya Asbullah bin Hamidi. Okey, berasal daripada Melaka lah. Umur 32 lah. Kalau macam individu saya sendiri, saya follow company syarikat An-Nur MK Trading ni bermula di Melaka 2017 lah start saya kenal program ni. Jadi sebelum tu 2016 pun diorang masih lagi berjalan, tapi tak macam ni lah. Jadi selepas saya masuk tu 2017, saya fokus kat sini untuk program ni. Fokus untuk infak Al-Quran. First dulu tak ada infak Al-Quran. Dulu hanya jualan buku untuk program dakwah kita. Jadi buku ni kita buat edaran secara ikhlas. Jadi lama kelamaan daripada sumbangan orang tu, kita tubuhkan satu infak Al-Quran pula. Jadi macam tu. Lama dah lah. Lama dah infak Al-Quran daripada 2017 sampai sekarang lah. Alhamdulillah 3 tahun dah. Okay, soalan seterusnya, pengalaman menjalankan wakaf? Pengalaman ni alhamdulillah macam-macam pengalaman ada lah kan. Macam-macam orang pun kita ada kenal juga. Kadang ada orang yang tahu tentang wakaf ni, kadang ada orang yang tahu tentang infak ni. Tapi kita lebih pada infak Al-Quran, sebab pada situ yang saya dapat tahu infak dengan wakaf ni dia ada macam beza sikit lah. Beza sikit. Macam wakaf ni, andai kata kalau kita wakaf tanah tu, kita ambil duit tu, kita nak kata wakaf sejadah. Jadi hanya sejadah saja, kita akan berusaha carikan sejadah. Sebab khusus, sebab nama dia wakaf. Jadi kalau macam infak ni, kalau macam orang bubuh sumbangan, kita kata untuk Al-Quran. Jadi walaupun kita tak ada Al-Quran, macam contoh stok tak sampai ke apa ke, kita boleh beralih pada lain pula. Jadi kita boleh pergi pada sejadah, telekung, infak tu dia boleh bercabang, terbuka. Macam wakaf ni dia, kalau kita kata sejadah, kalau Al-Quran lah. Jadi contoh macam kalau wakaf ni, kita tak boleh nak ambil sesen pun lah. Sesen kita tak boleh ambil, walaupun 1 sen. Macam infak ni insyaAllah boleh. Sebab tu daripada jabatan tu sendiri yang offer kita.
Dia ada dapat surat pelepasan? Surat kalau surat ada. Nak surat. Dia macam-macam surat. Kalau nak refer sini pun boleh. Kalau macam surat menyurat ni, kita ada objektif kita lah sendiri. Macam surat kita daripada Jabatan Perdana Menteri pun ada, KDN. Yang penting KDN lah. Kementerian Dalam Negeri ni yang paling penting. Walau kita nak buat apa sekali pun, KDN ni penting. Surat daripada dia. Sebab dia orang yang menjalankan tugas kan. Lagi satu, kalau kita ada dekat Terengganu, kita kena ambil surat daripada Terengganu, Jabatan Terengganu. Seterusnya lagi adalah daripada Jabatan Agama Islam Selangor, sebab dulu kita banyak operasi kat sana. Lepas tu daripada PPIM sendiri. PPIM, okey. Ini dia punya surat dia. Daripada sana kini dah banyak berantau ke macam mana? Banyak dah merantau. Macam saya individu sendiri tapi masih banyak merantau. Saya dah pergi ke Kelantan, Kedah, Muar, Melaka, asal saya sendiri Melaka, lepas tu KL. Tu je lah. Jadi sekarang memang bertapak kat sini lah kan? Sekarang ni memang saya bertapak kat sini. Memang syarikat ni bertapak kat sini sebab masing-masing dah nikah kan. Soalan yang seterusnya, sudah berapa lamakah melaksanakan wakaf secara spesifik? Start dia masa tu dekat Kelantan. Kelantan 2017 belum ni lagi sangat. 2018 kita orang start fokus lah. Start fokus untuk buat wakaf ni, untuk buat infak Al-Quran ni. Pada mula tu kita infak tu, kita hantar ke madrasah. Madrasah apa semua untuk program dakwah kan. Jadi sampai sekarang ni sekarang ni kita dah rasa macam kukuh lah juga. Dah ramai yang buat. Ramai yang buat. Terbuka hati. Memang ramai yang buat infak sebab diorang ada pengetahuan kat situ kan. Kadang ada juga yang tak ada pengetahuan, diorang tanya infak tu apa semua kan. Jadi bila kita terangkan lah. Soalan yang keempat, adakah minat untuk menjalankan gerak kerja wakaf data sendiri ataupun untuk ikut-ikut kawan ataupun kebetulan mendapat peluang? Saya ni orang kata pada mula memang atas diri sendiri sebab nawaitu kita tu untuk fisabilillah. Sungguh pun lara-lara juga kan, tapi nawaitu kita untuk fisabilillah, untuk dakwah. Sungguh pun kita tak ada ilmu. Betul kan kita tak ada ilmu sangat bab pengajian ke apa ke, tapi nawaitu kita tu lebih. Jadi kita menyampaikan lah untuk program dakwah ni infak Al-Quran supaya orang dapat membaca kan. Macam tu. Semuanya tegak daripada niat nawaitu kita memang diri sendiri. Soalan yang seterusnya, siapakah rujukan dalam bidang wakaf? Ini rujukan kita dah ada lah daripada orang-orang yang hadir, orang yang ustaz-ustaz yang datang pada kita kan. Jadi kita tanya pada diorang apa semua. Diorang tunjuk ajar semua? Diorang tunjuk ajar. Diorang kata macam kita ni infak umum tak silap saya. Yang dia kata infak umum ni, jadi kita boleh bagi kepada sesiapa. Khusus macam kalau kita kata macam ada permintaan daripada masjid, baru kita kata khusus. Tapi yang lebihnya kita kata umum lah. Kita sebab umum ni kita boleh hantar ke madrasah, pondok, tahfiz. Sebab kita tak ada tempat yang betul-betul khusus kita nak pergi, tu tak ada. Soalan seterusnya, apakah etika yang terpenting semasa menjalankan gerak kerja wakaf? Apa panduan yang kita perlu ikut semua? Panduan dia Al-Quran dan Sunnah je lah. Al-Quran dan Sunnah itu yang penting. Sunnah wal jamaah kan. Itu yang penting. Sebab kita bergantung 100% kita bergantung pada Al-Quran. Kalau Al-Quran kata macam ni, kita ikut Al-Quran lah. Kalau selain daripada tu kita ikut ustaz apa semua kan, guru-guru kita. Tapi yang penting guru kita Al-Quran untuk panduan kita. Soalan yang seterusnya, apakah jenis wakaf yang ditawarkan? Wakaf yang kita tawarkan Al-Quran. Al-Quran saja. Kalau buku pun boleh. Macam buku ni, contoh buku ni kalau orang kata nak wakaf, dia nak ambil kan, dia nak bagi duit, lepas tu dia kata nak wakaf, pun kita bagi juga. Sebab buku ni kita konsep jualan amal. Jualan amal berkonsepkan ikhlas. Satu Al-Quran memang fokus Al-Quran lah. Kalau macam orang kata infak Al-Quran, orang kata nak infak je, automatik kita kata Al-Quran. Lain tu tak ada. Apakah manfaat dan kebaikan berwakaf? Manfaat dia, banyak manfaat dia ni. Manfaat dia rezeki kita, apa semua yang kebanyakan orang kata rezeki lah. Rezeki. Yang tu yang paling nampak jelas. Yang tu yang paling nampak jelas pada diri sendiri. Tapi memang betul. Untuk macam yang susah bersalin ke apa ke semua kan,
susah bersalin ke apa, semua boleh. Niat kita untuk kebaikan, ya Allah, untuk diri kita susah ke apa, kita boleh wakaf je. Macam contoh diri saya sendiri, pengalaman lah. Orang tua saya selalu buat wakaf atas nama saya. Kat Melaka dulu lah, dia selalu buat, setiap kali pergi masjid suruh apa semua, dia akan wakaf. Wakaf nama saya. Masjid ke, Al-Quran ke, tak kisahlah apa pun, dia akan niatkan untuk wakaf nama saya, supaya membentuk jadi orang. Jadi itu yang penting dia. Lagi satu, rezeki dia yang tak ada anak ke, tu ada pengalaman juga. Bila dia buat, setiap kali dia buat alhamdulillah sekarang ada anak kembar. Tu bergantung pada Allah Ta'ala lah. Dengan izin Allah. Sebenarnya kita boleh nampak kat situ lah. Okay, soalan seterusnya, bagaimanakah mempromosikan perkhidmatan yang ditawarkan tu? Promosi, macam infak ni. Infak ni kita just panggil orang je. Panggil orang je? Kita panggil, Kak, Assalamualaikum Kak, kita nak buat infak tak? Macam abang ni lah. Dia nak buat infak kan. Kadang ada orang dah faham dah. Ada orang yang dah tahu, dia datang. Oh, dia tengok infak, jadi dia akan automatik dia datang. Itu yang orang tahulah. Yang mana pergi mengaji kat masjid ke, mengaji ilmu, dia orang tahu. Dia promosi kat tempat ni lah. Kita promosi kat tempat ni saja. Sebab kita kelulusan kita pun daripada Maidin, daripada sini memang untuk Maidin saja. Mengapakah memilih kaedah tersebut? Kaedah macam mana? Kaedah promosi yang macam ni. Kaedah promosi macam ni. Dia promosi macam ni, kita tak memaksa. Sebab infak ni tak boleh paksa orang. Macam cara Islam lah. Jadi Islam, kita panggil je, kita rela hati. Kita nak orang datang. Sebab tu saya tak ada fokus macam bang memang buat infak, memang buat infak. Kita tak ada fokus macam tu. Tak ada memaksa-maksa. Tak ada memaksa, kita jangan memaksa. Sebab kita bila memaksa, orang akan pernah jadi juga macam kita memaksa, orang pandang kita macam memaksa lah. Orang pandang saya doang. Tapi sebab tu staff saya kata infak ni biar orang datang. Dia datang sendiri ataupun kita promote sikit je, biar dia faham, dia datang rela hati dengan niat sendiri. Jadi mengikutlah persepsi, mengikut Al-Quran dan Sunnah. Memang kita ikut situ. Kalau kita terlajak pun, kita refer juga pada ustaz ke apa tu kan, yang boleh kita tanya-tanya lah. Boleh betulkan balik. Betulkan balik macam keadaan kita apa semua. Okay, soalan seterusnya, berapakah bilangan pekerja setakat ini? Setakat ni bilangan pekerja 4 orang. Termasuk saya sekali lah. Dia bekerja juga. Termasuk saya sekali. Satu Zainul, nombor 2 Zul, nombor 3 ada nama seorang Zakaria. 4 orang. Saya Asbullah termasuk saya. Okay, soalan yang lain, apakah masalah-masalah yang timbul apabila melaksanakan wakaf? Okay, masalah dia kadang orang ni tengok kita macam menipu. Itu masalah macam tu kan. Contoh. Sebabnya? Contoh, tak tahu Allah alam sebabnya apa. Sebab kita dah pamerkan apa yang kita pamerkan. Jadi Al-Quran kita pamer. Persepsi orang. Kadang ada orang tak tahulah, kita dah pamerkan kita punya gambar. Sepatutnya gambar ni tak perlu letak pun, kan? Lepas tu kita dah pamer kita untuk file kita tak pamerkan. Sebab file kita ni mahal harga dia. Orang boleh bawa keluar, orang boleh tiru kita. Itu masalah yang paling besar. Itu masalah paling besar. Sungguh pun ada surat ke, ada apa, orang tetap akan pandang kita ni macam menipu. Jadi untuk soalan seterusnya, bagaimanakah dengan wakaf ketika era pandemik COVID-19? Era pandemik COVID-19 ni, alhamdulillah Makin ramai? Makin ramai. Memang luar biasa. Orang kata bukan nak minta COVID ni panjang, tak ada. Tapi mungkin diorang niat tu masing-masing macam niat kan. Tapi memang setiap COVID ni memang infak tu memang selalu. Sebab saya sendiri ada online saya sendiri. Ni saya tengah salin tadi tu. Kira ada orang boleh online juga. Diorang nak buat online infak kan. Jadi bila diorang tulis nama, bagi senarai nama. diorang bagi senarai nama, lepas tu diorang back in kat saya. Diorang back in je lah, back in kat syarikat. Jadi organisasi ni pun ada buat online dulu? Online macam saya seorang lah. Kalau diorang nak buat pun boleh. Sebab saya banyak family kan. Family saya selalu buat infak. Memang setiap bulan diorang akan buat. Ada hikmah lah COVID-19. Ada hikmah, alhamdulillah lah. Makin ramai. Okay, soalan seterusnya, bagaimana nak tahu bezakan wakaf yang dijalankan itu skema ataupun tidak, disebabkan sekarang ramai orang mengambil kesempatan di atas nama wakaf? Yang tu memang payah sikit. Sebab banyak surat orang boleh buat surat. Skema ni dia macam-macam bentuk. Ada budak. Kalau macam kita ni, kita sendiri pun orang anggap macam skema. Betul ni pun orang anggap macam menipu. Sedangkan kita dah pamerkan apa semua. Lagi satu,
kena tanya detail lah kat orang tu. Al-Quran ni pergi mana? Tengok dia tahu ke tak. Tengok dia tahu ke tak. Kadang memang diorang ada tempat juga. Lepas tu bulan depan kita datang lagi. Al-Quran ni pergi mana? Kalau tempat yang sama je maknanya memang confirm lah. Bukanlah nak kata dia menipu ke apa kan. Cuba dalam masa setahun tu kita buat rujukan kat situ kat dia. Setiap bulan kita datang. Al-Quran ni yang tahu mana? Al-Quran takkanlah satu tahun semua tempat tu je kan. Itu macam tu. Yang lain, mengapa memilih lokasi wakaf di sini? Apakah ada ciri-ciri strategik yang ada? Okey, pada mulanya memang saya sendirilah tak nak masuk. Sebab tak tahu, saya pernah masuk dulu dekat depan. Tapi lagi sekali saya rasa macam tak nak masuk kan. Tengok macam keadaan orang tak berapa sangat. Tak ramai sangat. Tapi bila kita dah duduk kat situ, tengok lain pada yang lain. Orang datang, sambutan orang tu. Sambutan orang tu datang, apa semua, orang faham. Ada yang faham lah, ada yang tak faham tu kan. Itulah. Dia orang kata strategik lah juga tempat ni. Strategik sebab juga. ramai yang datang ini. Sebab ramai yang datang. Itu ada ciri strategiknya. Strategik dia. Soalan yang seterusnya, adakah wakaf yang dijalankan ini agensi ataupun persendirian? Bersyarikat. Syarikat An-Nur MK Trading. Soalan lain, sebelum menjalankan wakaf, apa pengetahuan penting yang diperlukan oleh seseorang yang mahu melaksanakan wakaf? Customer ke kita? Kita lah. Untuk menjalankan wakaf. Kita nak menjalankan wakaf tu, kita kena tahu juga tujuan dia wakaf ni apa. Makna macam dalam surah Al-Baqarah kan, ayat yang pertama itu, yang ketiga macam tu. Silap saya lah, dia kata infakkan sebahagian harta ke jalan Allah Ta'ala. Jadi kita kena tahu kat situ lah. Mana dekat situ kita boleh ajak orang, kita ada pengetahuan situ. Maknanya infak ni bagus. Dalam Quran pun ada. Betul tak? Dalam Quran pun ada. Jadi kita boleh ngajak orang, infak ni bagus apa semua. Bagi orang tahu semua ni ada dalam Quran, Allah pun tak bagi tahu suruh buat semua macam ni. Bagi tahu kat orang lah semua benda ni, pasal wakaf ni bagus untuk kita. Allah pun ada suruh macam tu. Al-Quran pun ada suruh. Lagi satu, kita memudahkan orang. Selanjutnya, apa pandangan berkaitan institusi wakaf di Terengganu khususnya dan Malaysia? Sambutan orang, Alhamdulillah. Al-Quran kita, sebab Al-Quran kita ni macam saya cakap lah, orang datang infak kan, orang yang dah tahu, diorang datang saja. Ada yang setiap bulan datang buat infak. Setiap bulan. Yang mana datang tu diorang tahulah. Ada yang buat satu nama. Sebab infak kita ni, kita tak mudaratkan orang, kita tak memasuk orang. Lagi satu, kita buat untuk kemampuan orang. Kita punya infak satu nama RM7 je. Satu nama RM7. Kalau dia nak buat senaskah, RM35, 5 nama. Jadi kita ni, nawaitu macam nawaitu saya ni, nak memudahkan orang supaya boleh menginfak sebahagian harta ke jalan Allah Ta'ala. Macam student pun boleh, budak sekolah boleh kan. Orang ada RM7, semua boleh, semua golongan boleh. Sebab ada tempat RM20, ada tempat RM20, ada tempat beratus-ringgit, ada tempat Al-Quran RM700 infak. Tapi Al-Quran yang baik. Tapi kita tengok situ, kita ni nak supaya umat Islam ni mampu untuk memudahkan umat Islam ni untuk buat infak. Jadi sebab tu kita open RM7 je. RM7. Jadi budak-budak sekolah, student semualah. Semua kita boleh panggil. Ramai yang boleh terlibat. Ramai boleh terlibat. Okay, soalan seterusnya, apa perancangan pada masa hadapan? Adakah tambah cawangan pekerja ataupun cara wakaf yang berlainan? Macam tambah cawangan tu mungkin tambah, tapi kena tengok juga sambutan orang. Lagi satu, pekerja. Sebab pekerja ni kita main duit cash, bayar gaji tu. Ya, kita main duit cash. Kita perlu ada satu orang leader kat situ yang jujur. Perlu yang jujur apa semua. Jadi kita kena tengok keadaan macam mana. Kena buat testing dulu aja. Tapi buat masa ni memang saya fokus kat sini je lah. Dengan musim pandemik COVID-19 ni, banyak juga masalah semua. Banyak juga masalah. Okay, soalan yang terakhir. Okey. Apa nasihat kepada golongan Hizbul-Azah dan orang ramai yang ingin melaksanakan wakaf? Okey, nasihat dia, nak buat je. Atau kalau nak buat untuk nasihat dah kita kat mana-mana pun lah, bukan kata kat sini je. Kat mana-mana kita nak buat infak, kalau dengar infak, dengar wakaf, buat je. Sebab tu adalah Allah Ta'ala tu gantikan dengan kebaikan apa semua kan.
InsyaAllah. Kalau kat mana-mana pun buat je. Tak kira. Tapi tengoklah perpandukan pada kewangan kita juga. Kalau ikut kemampuan. Kalau kita mampu, kita buat je. Tak kisah. Kalau kita tak nak buat nama kita, kita buat nama mak ayah. Buat nama adik-adik. Itu semua ada Allah Ta'ala kira tu semua. Sebab wakaf ni dia bagus dia. Ibarat pahala yang mengalir macam air terjun kan, yang mengalir. Dia tak putus-putus. Pahala tu tak putus. Tu je nasihat dia. Boleh buat untuk infak, wakaf, buat je. Kat mana-mana pun tak apa. Sekali semuanya niat untuk Allah. Niat lillahi ta'ala. Kerana ta'ala. Terima kasih atas buah. Sama-sama. Institusi wakaf mempunyai potensi yang tinggi dalam membantu sebuah negara menjana pembangunan ekonomi ummah jika diaplikasikan. Institusi ini juga membasmi kemiskinan dan membantu tim. Antara kebaikan wakaf ialah pertama sekali, individu dapat memiliki jiwa sosial yang tinggi serta tidak kedekut untuk berkongsikan harta mereka dengan fakir miskin. Seterusnya, wakaf juga dapat membantu golongan susah. Sebagai contoh, apabila individu mewakafkan tanah mereka kepada golongan fakir miskin secara tidak langsung, golongan ini tidak perlu memikirkan di mana tempat tinggal mereka. Contoh yang kedua ialah apabila Ainul MK Trading mewakafkan Al-Quran kepada madrasah dan penginapan anak yatim. Terdapat juga cabaran dalam pelaksanaan wakaf, iaitu pertama sekali, masih terdapat masyarakat yang berfikiran prejudis sama ada wakaf ini adalah salah satu bentuk skema atau penipuan. Yang kedua ialah apabila masyarakat masih lagi tidak dapat membezakan antara sedekah dan wakaf. Hal ini hendaklah dilaksanakan seiring dengan pemikiran masyarakat. Masyarakat selaku ejen yang melaksanakan konsep wakaf ini. Akhir sekali, kaedah ini yang digunakan oleh MK Trading secara tidak langsung adalah amatlah mudah dan praktikal kerana mereka membuka booth wakaf di pusat pasaraya yang ternama. Ini kerana apabila mereka membuka booth di pasaraya, ia memudahkan masyarakat untuk mendekati dan diingati oleh orang ramai dan memudahkan pelaksanaan wakaf untuk berlaku.